ربنا بالقرآن. والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Isra yang pertama, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa jalan akan hamba yang telah dianilah Nabi Muhammad SAW pada satu malam daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepada, yakni pada baginda Rasul, tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Permulaan daripada lafaz dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang pertama ini dimulai dengan subhan. Ini adalah tasbih seperti mana kita baca subhanallah. Kita sebut subhan kerana dia boleh masuk pada subhanallah ataupun subhanakallah. Kerana tasbih itu berkhususan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada lain selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini dimulai dengan yang tanzih. Itulah tasbih. Tanzih itu adalah penyucian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga seorang-orang kita yang bertasbih itu Subhanallah, kita yang membacanya. Bukan sekadar bacaan, tetapi wujudnya terjabut bermaksud bahawasanya pelepasan ibadah samsaan wujud seperti mana makhluk itu yang kita tasbih subhanallah. Dan begitu juga pihak yang bertasbih, ialah kita hendak dan bertasbih dalam keadaan kedudukan maqamnya sebagai hamba, itulah ubudiyah, sifat kehambaan Allah, sifat kehambaan secara sempurna. Jadi kerana itulah kalimah subhanallah ataupun subhana ini bukan sekadar satu ucapan, satu sebutan tanzih, tetapi ini adalah menutupnya pintu dan tasbih. Itu dia sudah aqaid, dia sudah aqidatul Islam. Ini apabila kita membaca subhana alladzi, menunjukkan subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik, mengajar kepada kita tentang aqaid, itu aqidatul Islam. Maksudnya adalah pelajari terlebih dahulu kuncinya aqidatul Islam dengan benar sebelum kita memasuki pada fasa cerita tentang Isra wal Mi'raj bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa agak agar jangan sampai kita mempelajari, kita mendengar tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah
Tetapi terbayang bagi kita Allah berserta Nabi dalam perjalanan tersebut sehingga wujud satu gambaran perjalanan. Itu tidak diperbolehkan kerana yang diperjalankan itu Rasulullah, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak terlibat pada Allah Subhanahu wa taala itu masa, tempat, zaman, waktu. Jadi oleh kerana itu mula-mula sekali datang intensif kerana untuk menutup pintunya tashbih. Apa maksud tashbih? Tashbih itu menunjukkan kepada menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang makhluk. Itu secara kasar. Tashbih secara kasar itu. Tetapi maksud secara halusnya adalah jangan sampai menggambarkan Allah di mana Allah itu terikat dengan masa, Allah terikat dengan arah, Allah Subhanahu wa taala terikat dengan jarak, alat, pergerakan dan seumpama dengan itu jangan disamakan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bila kita membaca Subhanalladzi asra bi 'abdihi, seolah-olah kata ulama disuruh lughawi, seolah-olah kita membaca aku menyucikan Allah daripada segala yang berkaitan dengan makhluk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini jangan difahami, jangan difikiri, jangan digambarkan, jangan dibayangkan sehingga mewujudkan pada Allah Subhanahu wa taala benda-benda mustahil. Fizikal, jisim, larat, jawhar tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj keluar daripada penalaran, keluar daripada kebiasaan manusiawi. Mengapa agaknya? Kerana manusia sekadar mana mereka dapat bergerak, sejauh mana, sebatas mana pada ketika itu. Ini kisah Isra wal Mi'raj pada zaman Rasul juga. Lalu jangan digambarkan seperti mana zaman hari ini. Kerana daripada Mekah menuju ke Palestin sana lebih kurang 1 bulan perjalanan. Hari ini orang naik pesawat daripada di Mekah Al-Mukarramah atau kita kata daripadanya Jeddah sampai ke Palestin sana lebih kurang sejam setengah. Jadi jangan dibandingkan dengan hari ini. Kerana apa? Hari ini tak ada kaitan langsung dengan Isra wal Mi'raj. Itu. Ini kita kaitkan dengan gambaran manusia yang tak tergambar. Itu maksudnya. Gambaran manusia yang tak tergambar dengan akal pemikiran kita. Jadi oleh kerana itu dah dimulai dengan tasbih agar kita mengetahui bahawasanya peristiwa ini satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Di sinilah perjalanan untuk kita membina hubungan kerohanian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila Allah menyebut satu ayat yang mana ayat itu mengangkat sesuatu yang melampaui kebiasaan pada akal manusia, jadi hati manusia akan membina tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kaedah qawaid. Yang kedua pula adalah dengan yang lidah kita sewaktu kita membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dengan ayat itu subhanalladzi. Jadi tidak lain dengan subhanallah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan bukan sekadar dengan satu bacaan, tetapi mesti ada tasbih. Apa maknanya? Lisan ini menunjukkan pada lisanul hal. Lisanul hal menunjukkan bahawa apa yang kita sebut benar-benar mesti mengakui di sudut akidahnya. Kalau disebut yang subhana, itu kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdi, itu lisanul hal. Kalau lisanul maqal tidak akan menyebut subhanallah begitu.
Tapi bila digabungkan masuk ke dalam jiwa kita, keadaan batin, hati yang menjadi tasbih tanpa berkata-kata, tanpa melafazkannya. Itu tasbih hakiki. Itu yang perlu kita ketahui. Kembali balik seperti mana yang saya sebutkan, firman Allah Subhanallazi asra bi'abdi. Itu satu tasbih. Tasbih seperti mana kita bertasbih Subhanallazi asra bi'abdi. Itu satu tasbih. Sehinggalah tasbih ini selesai sampai innahu huwas sami'ul basir, menjadi satu tasbih yang sempurna. Itu. Akan tetapi bila menjadi satu tasbihnya maqal, dia sekadar subhanallah. So, kadang-kadang hati berbicara, aku membaca subhanallah. Kerana apa? Kerana perkara ini tidak boleh difikirkan, digambarkan dengan akal. Melainkan dengan hati, terima dan beriman. Itu kaedah. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj di sudah akidah tidak lain, bukan peristiwa yang mewajibkan bagi kita gambarkannya, bentukkannya, tidak. Tetapi dalam hari ini cukup beriman tentang kisah Isra wal Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pada hubungan Quran yang seseorang itu disebut tajarrud. Tajarrud itu adalah meninggalkan segala-gala yang wujud dengan duniawi ataupun perkara-perkara yang wujud dengan khayalan. Seperti mana kita pelajari sebelum ini, ulama kita melarang jangan digambar-gambarkan, dilukis-lukis tentang Isra wal Mi'raj. Walaupun sekadar gambaran yang pendek, gambaran yang kecil, jangan digambar-gambarkan kerana memberi kesan itu besar pada akidah. Tidak perlu membuat ini boroknya dilukis seperti mana kuda. Ini Rasulullah dilukis seperti mana orang yang berjaya. Naik ke langit pertama, langit yang kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Ditulis ini langit ketujuh. Ini Sidratul Muntaha. Adanya aras. Punya atas kali alif lam lam ra. Jadi sebenarnya ayat ini membicarakan jangan menggambarkan demikian kerana apa? Orang terkesan dengan satu gambar. Akhirnya gambaran itu memberi kesan pada akidah. Maka sebagian orang memahami ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Maka Rasulullah menunjukkan Allah. Allah berada di mana? Di atas sana. Itu dah bersalah. Sedangkan permulaan ini adalah menafikan Allah tasbih. Disamakan dengan makhluk tadi. Itu yang permulaan tasbih. Bagi orang awam mereka itu bila menerima sesuatu yang luar biasa, dia subhanallah. Bagi orang awam, subhanallah. Bagi ahli bila subhanallah adalah untuk menafikan, menolak segala yang wujud pada gambaran itu. Orang awam, dia masih gambarkan lagi, dia masih gambarkan lagi. Dia gambarkan lagi sehingga jawapan subhanallah. Tapi dalam gambaran, dengan kisah Isra wal Mi'raj tergambar. Lalu dia subhanallah. Itu orang awam. Hakikat sebenarnya subhanallazi asra bi'abdihi adalah tasbih ini adalah untuk memadam, menafikan yang tergambar tadi. Walaupun memang memang sukar untuk difahami apa yang digambarkan. Dia boleh bertasbih, tetapi tasbih itu dah untuk memadam gambaran itu. Kerana apa? Itu bukan gambarannya. Nah, itu bukan gambaran sebenarnya. Maka ada siapa yang digambarkan? Tidak perlu, kerana Isra wal Mi'raj ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu mau gambar-gambarkan, nanti kamu menggambarkan Allah terlibat dalam Isra wal Mi'raj itu. Itulah maksudnya pada tasbih di sini. Bila masuk ke tasbih, jadi jangan kita menyandarkan dengan akal. Dengan apa yang tergambar, hapuskan dia. Sekiranya tidak boleh dihapuskan, maka jangan diterima gambaran tersebut. Itu. Gambaran itu jangan diterima
gambar itu jangan dibiarkan, melainkan dihapuskan kalau sekiranya mampu. Oleh kerana itu jangan bergantung pada apa yang ada pada gambaran ataupun apa yang tergambar dalam diri kita. Oleh kerana itulah ulama-ulama sufi mengatakan seolah-olah kita membaca subhanallazi asra bi 'abdihi adalah ya Allah, Engkau maha suci daripada segala sangkaan-sangkaan yang aku sangkakan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengembalikan dakwaan sesuatu daripada dakwaan dan juga bayangan. Makna menunjukkan bahawasanya apa yang aku sangkakan dengan apa yang aku gambarkan itu bukan hakikat sebenarnya. Isra' wal Mi'raj. Itu maksud. Itu maksud. Itu. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga pula, sewaktu kita membaca firman Allah ini, kita perlu memahami dengan cara kita sebagai seorang hamba. Hamba itu mesti adanya ubudiyah, sifat kehambaan itu maqam dia. Jadi seperti mana firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya. Asra, hamba-Nya, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa agaknya kita tidak boleh melibatkan diri kita dengan ketokohan kita, dengan nama kita, mereka sekadar hamba kerana ayat itu cerita hamba dan bukan selain daripada itu. Kalau kita mengatakan aku sombong, kedudukan keakuan keikhlasan lebih tinggi daripada sifat hamba. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah menggambarkan Rasulullah sebagai seorang hamba. Allah menggambarkan Rasulullah, tetapi bukan gambaran yang mana boleh digambar oleh kita. Itu maksud abdihi. Ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah di bawah jalan pada malam itu Isra' wal Mi'raj bukan kerana Rasulullah SAW pemimpin, bukan kerana Rasulullah mempunyai ketokohan, bukan kerana Rasulullah orang Arab, bukan kerana Rasulullah orang yang berhijrah, bukan kerana Rasulullah penghulu para nabi dan juga Rasul, tetapi Rasulullah dipilih oleh Allah kerana sifat kehambaan itu abdihi. Itu yang dipilih oleh Allah. Oleh kerana gambaran tentang abdi hamba-Nya itu yang tak boleh kita gambar. Kita boleh menggambarkan dengan abdi sebagai seorang hamba dengan sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu apa? Kita fakir, miskin, itu ubudiyah. Itu gambaran boleh dirasai. Cuma hakikat pada Rasulullah jauh lebih dalam yang tak boleh tergambar. Mana nak boleh? Kita sesama kita kalau cerita tentang lapar, sama-sama ada pengalaman lapar. Boleh kita merasai, kamu lapar, lapar. Aku pun lapar macam kamu, kamu pun lapar macam aku. Sama-sama boleh rasa lapar. Dahaga, dahaga. Aku pun dahaga, sama-sama boleh berfungsi dahaga. Itu. Tetapi Rasulullah SAW pada sifatnya, dirinya, maksudnya Rasulullah orang Nabi, mana tak boleh difungsi dan boleh dirasai. Tidak boleh. Tak boleh nak dikongsi. Ini berhadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikongsi apa yang dirasai oleh seorang Nabi, seorang Rasul. Contohnya begini, kita mempunyai pengalaman pergi ke satu tempat. Kemudian kita pulang, kita cerita pengalaman kita. Apa yang kita cerita, rupa-rupanya kawan pun mempunyai pengalaman yang sama seperti mana kita pun pergi ke tempat kerja dan pulang. Bila kawan bercerita, kita pun bercerita, maka gambaran itu boleh dilihat dengan gambaran yang sama. Selesai. Tetapi Rasulullah Isra' wal Mi'raj, Nabi bercerita, tidak ada siapa di antara manusia, para sahabat atau bukan yang boleh menggambarkannya. Kerana apa? Kerana peristiwa ini berkaitan iman. Itu cerita iman. Bila dia cerita iman, maka jangan difikir jaraknya, masanya, bagaimana.
Bagaimana mungkin boleh berlaku demikian? Yang ditanya itu kerana apa? Tombol seni tentang iman menerima, percaya walaupun tak tergambar. Itu akan bagi orang yang beriman itu sebenar. Kerana apa? Isra' dan Mi'raj ini tidak ubah seperti mana perkara yang gaib juga. Nabi bercerita tentang perkara yang gaib, maka kita beriman dengan ceritanya. Nabi bercerita tentang syurga itu gaib. Nabi bercerita tentang neraka itu gaib. Isra' dan Mi'raj juga Nabi bercerita kepada umatnya, tapi ceritanya tetap gaib, lalu beriman saja. Contoh syurga kita tak boleh, tak mampu nak menggambarkan. Apa yang berada di akhirat tak tergambar. Apa yang berada di langit tak boleh nak digambarkan. Lalu Rasulullah bercerita kepada kita tentang apa yang dipelihara oleh Allah pada baginda Rasulullah SAW. Tetapi bila sampai kepada kita kisah yang mana kita Allah dan juga hari-hari Rasulullah, kita hanya menerima sebagai orang yang beriman dengan yang gaib yang ditambah gambaran. Itu hakikat menerimanya kisah Isra' wal Mi'raj. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentangnya asra bi abdihi, iaitu gambaran kepada gelarannya Rasulullah sebagai hamba. Itu gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa agaknya kerana kalimah bi abdihi, kalimah abdi tidak lain melainkan menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia. Itu apa kemuliaan yang paling tinggi yang diberikan seorang raja sultan kepada rakyatnya. Oh, macam-macam gelaran. Itu semua tidak diberi kerana gelaran kemuliaan. Itu. Tetapi di sisi Allah kalau ditanya, apakah gelaran yang paling tinggi di sisi Allah? Adakah kenabian kerasulan? Bukan. Lalu apa? Kehambaan. Kehambaan di sini adalah menunjukkan pada kehambaan secara sempurna dan keseluruhan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kalimah bi'abdihi bukan menunjukkan pada mengarah, tetapi diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra' wal Mi'raj maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, maknanya perjalanan ini yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan perjalanan Rasulullah mengarah ke satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang luar biasa. Sekiranya adanya di atas dunia ini tempat-tempat mengarah itu pergi ke langit, maka ramai manusia akan pergi pada tempat-tempat tersebut kerana mengarah ke situ. Contoh di bawah kajian Rasulullah SAW Isra' wal Mi'raj, Nabi akan naik mengarah ke tangga ini, mengarah ke kawasan ini. Ramai-ramai orang akan pergi. Dikatakan di situ tempatnya masing-masing pun dah sampai ke Palestin, menunggu-nunggu tangga Isra' wal Mi'raj, tangga Mi'raj. Tunggu turun, nanti di bawah Nabi tidak ada guna tangga tersebut. Kerana apa? Kerana ini bukan mengarah, tetapi diarah oleh Allah. Allah perintah tangga langit itu turun, dia turun. Allah perintah tangga mengangkat Rasul naik ke langit, maka tangga itu naik mengangkat Rasul, dan semuanya diarah oleh Allah. Kaedah mengarah wilayah ini diarah kepada akidah di sunnah wal jamaah. Oleh kerana itulah perjalanan Isra' wal Mi'raj juga bukannya menentukan, tetapi ditentukan. Berbeza dengan sudut bahasa ini. Menentukan, ditentukan. Bukan Rasulullah yang menentukan Isra' wal Mi'raj. Bukan Rasulullah yang menentukan di mana kita perlu bermula Isra' wal Mi'raj. Bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah juga yang menentukan di langit yang mana kita akan pergi. Bukan Rasulullah, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan baginda Rasulullah SAW itu perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW.
Dan lain daripada itu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melampaui satu kebiasaan pada perjalanan manusiawi di atas dunia ini. Kerana apa? Tidak ada manusia yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak ada. Dan Allah memulai dengan tasbih agar akal kita ini berhati-hati. Kerana apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj semuanya perjalanan yang bersifat ghaibah. Ghaib. Bila dia ghaib, maka dia tak tergambar dengan satu objek, satu benda. Tidak ada. Tidak ada langsung. Tak digambarkan langsung. Tak ada. Maka yang datang malaikat Jibril mengundang Nabi. Malaikat ghaib. Kemudian dibawa Rasulullah menaikinya buruk. Buruk dibawa ke Rasulullah menaikinya. Itu pun ghaib. Buruk itu sendiri ghaib. Satu langkah saja sejauh mata memandang itu juga ghaib. Kemudian pula menaiki bersama malaikat Jibril alaihi wasallam daripada yang Masjidil Haram tak sampai ke Palestin sana, sampai juga beberapa tempat. Antaranya adalah Taibah. Taibah itu adalah bumi Madinah. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasulullah tidak seperti mana hakiki yang kita lihat. Itu hanya Allah beri pada Nabi saja yang Nabi melihatnya Taibah, Madinah. Lalu Rasulullah SAW kata juga, ya Muhammad, inilah tempat yang bernama Taibah. Satu hari nanti menjadi Madinah. Yang seketika yang kering, yang pada ketika itu namanya Yathrib. Ya Muhammad, nanti engkau akan berhijrah ke sini, ya Muhammad. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasulullah itu ghaib, bukannya Madinah yang boleh kita gambarkan Madinah ini. Masih ghaib. Sampai ke Madinah, menuju ke satu tempat, ke Bukit Tur Sina. Di situlah tempatnya munajat Nabi Musa alaihissalam. Tempat munajat Nabi Musa juga ghaib. Tidak boleh diketahui bagaimana Nabi Musa bermunajat di situ. Ghaib lagi. Sampai ke Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam sebelum masuk ke Palestin. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Itu ghaib. Bila sampai ke Masjidil Aqsa, keadaan masjidnya hakikinya, hakikatnya ghaib. Itu. Mengapa dia ghaib? Sebab tengok mana masjidnya ghaib. Tapi masjidnya wujud. Mengapa masjidnya itu ghaib dan wujud? Tak boleh digambarkan. Ahli Zahir menggambarkan secara zahir. Ada orang yang pernah pergi, lalu dia kata, tak nampak masjid lagi. Tiang-tiangnya dah runtuh. Bahkan Rasulullah pernah bercerita, tiang-tiangnya telah runtuh. Masjid itu tiangnya dah runtuh. Dalamnya tak ada apa. Runtuhan-runtuhan bangunan. Tapi cerita itu masjid. Tetapi Rasulullah bercerita kepada kita cerita yang ghaib. Kenapa? Kerana Rasulullah kata, bila sampai di situ, aku diperintah Jibril untuk jadi imam. Yang makmumku adalah seluruh para Nabi Rasul. Semua berkumpul dan penuh di Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Seolah-olah satu binaan yang sungguh besar menguatkan lebih 100,000 para Nabi dan juga Rasul. Sebab Nabi saja 124,000. Kita tengok masjid itu boleh memuatkan 10,000 orang. Betapa besar masjid. Masjid Firdaus itu 4,000 je. 3,000, 4,000. Itu pun dah kira besar dan banyak dah tu. Ini akan apa tak lagi kalau lebih 100,000. Besar mana masjid ni? Bagus juga masjid besar-besar kalau orang seramai itu datang. Yang datang pula semuanya dikatakan mendengar RM10, RM10, RM10. Darahlah 100,000. Tak kaya macam tu. Membaloi dia kata buat masjid besar. Besar-besar. Masuk sih. Betul. Lepas tu tak lama 2 tahun kena tangkap pula. Ada dia orang tak setuju report. Masuk ke dalam.
Datuk Seri apa tujuan tinggal masjid? Oh, income masuk banyak. Oh, lepas 2 tahun dia bagi panggil cukup. Lepas 2 bulan tak panggil lagi, dia makan 2 tahun dulu. Tu kawan tu 5 tahun mau dia kena panggil. Itu. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi ini termasuk ghaibah. Jadi apa maksudnya? Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, semua ghaib. Jadi Masjidil Haram ada ghaibnya. Masjidil Haram ghaibnya adalah tidak ada siapa yang boleh menghakikatkan perjalanan pada malam tersebut. Tak ada siapa yang lihat, tak ada siapa yang nampak. Dia ghaib. Lebih-lebih lagi ghaibnya apa lagi? Ghaibnya sebab apa? Kisah Rasulullah pun kisah iman yang ghaib juga. Sebab kata Rasulullah, Jibril panggil aku pun keluar. Dia mari pada atap Rasulullah keluar. Bila Rasulullah keluar, maka Jibril membawa Rasulullah ke Hijr Ismail. Ya Muhammad, balik sebentar. Rasulullah pun balik. Lepas tu Jibril pun belah dada Rasulullah. Belah sungguh. Belah bagaimana? Tawaid lagi. Bila dah dibelah dada Rasul, maka dibawa keluar di hati itu. Lalu dibawa masuk ke satu bekas daripada dia. Masuk di dalam air zam-zam. Bawa masuk. Dan di dalamnya juga ada ilmu, ada hikmah masuk dalam itu. Sesaat dimasuk balik, dibawa masuk ke dalam dadaku kembali kata Rasulullah. Lalu dijahit semulanya dadaku. Ini cerita-cerita ghaib semuanya. Mengapa agaknya? Okey, manusia boleh melihat satu pembedahan. Doktor bakar itu bedah. Ada video kita boleh tengok. Jadi dia tak jadi ghaib. Dia tak jadi apa. Ini tunjukkan kisah yang belahan dada Rasulullah tak pernah digambarkan dalam apa yang berlaku secara realiti. Lain cukup. Lain. Apatah lagi kalau hati manusia boleh dibawa keluar. Ada satu bekas dalam yang penuh dengan ilmu. Sebelum saja taruh balik kita pun nak macam tu juga. Kalau ada kawan kita bagaimana? Dia pergi bawa keluar hati dia kena dia sedap katanya dia ada bajet sikit lah boleh dapat tambah ilmu. Ada bajet lah. Ada tempat-tempatnya. Ada 10,000 macam tu. Buat apa masuk ilmu? Masuk ilmu. Habis minggu dia bagi surau. Kita tanya macam soalan. Boleh jawab macam AI. Macam ChatGPT. Kau sebenarnya orang tu masukkan ilmu ke ChatGPT. Kalau ChatGPT kan telefon pada tapi tak perlu yang benar. Jadi macam-macam manusia. Jadi apa yang berlaku pada Rasulullah itu ghaib kerana ilmu itu sumber langsung daripada Allah tanpa tangan manusia, kejadian akal manusia itu luar biasa. Itu. Kemudian Allah berfirman lailan pada waktu malam. Bagi kedua ulama pada waktu malam ini menjadi kisah seolah-olah satu malam dan bukan waktu yang baik. Cuma tidak diketahui malam ini waktu yang bagaimana ini ghaib. Ghaib. Apa maksudnya di sini? Tak ada siapa boleh menentukan awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Tak boleh ditentukan. Kerana apa? Lailan pada hakikatnya adalah bersifat dengan sifat nisbi, nisbah dan bukan hakiki yang wujud dengan jauhar dan juga arad. Maka tak boleh ditentukan masa. Itu kaedahnya. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, hakikatnya masa siang dan juga malam, dia adalah nisbah. Dia bukan kewujudan yang wujud dengan jauhar, dengan arad. Macam matahari, dia ada bentuk, dia bertempat di atas langit. Mana ada arad, ada yang jauhar, itu sudah akidah. Tetapi masa, waktu, siang dan juga malam, dia tidak termasuk dengan nisbah saja. Bila dia nisbah, tersuka nak menentukan waktu pada hakikat yang sebenarnya.
Dan kalimahnya Lailan di sini tidak dibaca bi abadi, Lailatun, Laili, tidak dibaca demikian, tapi dibaca Lailan. Ini ada perbezaan dengan maksudnya kalau dibaca Subhanalladzi asra bi abdihi lailati fi lailati, ataupun dikatakan lailatan, tapi di sini bukan lailatan laili tetapi lailan. Apa maksudnya Lailan di sini? Maksud Lailan di sini adalah menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hakikatnya kita boleh gambarkan dengan akal waktu malam. Gambaran itu boleh digambarkan, tetapi hakikat pada Rasulullah SAW adalah perjalanan Rasulullah SAW. Hakikat sebenarnya adalah ketersembunyiannya cahaya, dan bukannya Rasulullah melihat kegelapan malam. Itu yang perlu kita ketahui. Apa makna yang ini? Rasulullah, walaupun ayat Quran sebutnya Lailan, lalu kita faham Lailan malam yang gelap. Malam ada beberapa fasa, ada beberapa bahagian. Kita kata malam, bila sebut malam, dia gelaplah. Sebagai objek tidak boleh melihatnya. Kita kata begitu. Tapi hakikatnya Allah kata subhanallazi asra bi abdi lailan, perjalanan malam bagi Rasulullah bukan malam yang kita fahami malam yang gelap itu, bukan. Itu pasal dikatakan lailan. Apa maksud lailan? Bukan kegelapan pada waktu malam. Kalau kegelapan waktu malam dibaca bi abdi fi lailati, itu. Itu barulah jadi fi lailati, maka kegelapan malam. Tapi dibaca fi abdi lailan tanpa ada kalimah fi di situ. Pada waktu malam tidak ada sebenarnya, tapi disebut oleh Allah Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya malam lailan. Jadi malam yang dimaksudkan adalah tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala membuka Rasulullah segala nilai-nilai yang bersifat ghaibah, yang ghaib. Jadi apa maksudnya perjalanan yang dimaksudkan Lailan Rasulullah, perjalanan ghaibah yang dibuka hijabnya? Itu yang Rasulullah SAW pun cerita. Dalam perjalanan Rasulullah yang dulu kita ketahui, Nabi melihat sesuatu yang ghaib, sehingga dalam barzah pun Nabi nampak. Tapi kata waktu aku dengan Jibril sampai ke satu tempat, Jibril berkata, "Ya Muhammad, nampak itu?" Lalu Rasul berkata, "Itu Musa sedang solat dalam kubur dia. Kubur itu alam barzah. Kubur itu alam barzah." Waktu malam kita sendiri di tanah kuburan, batu nisan pun tak nampak. Apatah lagi nak tahu apa yang berlaku dalam kubur. Tanah kuburan yang gelap, yang tak ada cahaya apa-apa. Kita tak tahu kita kubur siapa. Bahkan kita pijak atas satu kubur pun kita tak perasan sebab kegelapan malam. Tapi Rasulullah SAW, Lailan buat Rasulullah, itu bukan kegelapan malam. Sebab Nabi melihat segala yang ghaib terbuka, tersikap. Itu yang Rasulullah boleh melihat macam-macam yang Allah melihatkan kepada Rasulullah tersikap. Tersikap. Di sini bukan hakikat malam dan bukan ke hakikat gelap. Itu bukan. Rasulullah pun tengok, ini Musa alaihi salatu wassalam, Musa kalimullah. Lalu Rasulullah bercerita kepada sahabat, sesungguhnya waktu malam Isra wal Mi'raj itu, waktu malam aku di perjalanan, kemudian aku melihat Musa sedang solat di dalam kuburnya. Kiranya kamu bersama dengan aku akan tunjuk di mana lokasi itu. Kenapa yang dilihat oleh Rasulullah itu bukan menunjukkan kegelapan malam yang disempuhi oleh manusia biasa. Maksudnya adalah mustahil bagi kita cari waktu malam. Kita pun habis oleh Mi'raj, naiklah pesawat daripada Mekah pergi ke Palestin, lepas itu naik ke langit pula satu pesawat yang lain sehingga nak sampai ke langit yang pertama. Waktu itu waktu malam, kita tak akan pernah sampai.
Kerana Isra wal Mi'raj bukan begitu perjalanannya. Bukan begitu. Jadi oleh kerana itulah maksudnya Lailan tidak lain. Sebenarnya perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan anwar, cahaya dengan cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Malaikat Jibril itu cahaya. Buruk itu kata Rasulullah dia bercahaya. Perjalanan Rasulullah seumpama ladu macam cahaya yang gerak, cahaya lagi. Apa yang dilihat Rasulullah dalam alam barzakh bercahayanya kuburnya Musa dan dia sedang solat di dalam kuburnya. Maka nampak cahaya tersebut sehingga nampak. Kenal. Kalau sekiranya barzakh gelap semua pun tak tahu. Aku tak tahu siapa yang solat cuma nampak gerak-gerak sebab kegelapan barzakh. Tapi Rasulullah tak nampak itu. Sehingga Rasulullah SAW sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi pun solat. Lalu Nabi melihat semua para Nabi Rasul. Semua nur, semua bercahaya. Seluruhnya Rasulullah menjadi imam. Sebagai ulama kata, salat witir 3 rakaat malam itu Rasulullah jadi imam. Bukan salat fardu. Salat fardu belum difardukan. Salat witir kata ulama. Nabi jadi imam. Jadi apa maksudnya? Yang Rasulullah dia semua cahaya. Kemudian turun ke tangga nama Mi'raj. Nabi kata tangga itu bercahaya. Aku pun naik tangga tersebut. Tangga itu membawa ke lapisan langit yang pertama yang penuh dengan cahaya. Aku melihat malaikat bercahaya. Jadi mana lain-lainnya? Begitu. Itu pasal bila ditafsiri, bila diberi terjemahan dengannya secara zahir, maka diterjemahkan pada waktu malam, maka tergambar malam. Allah ada kata tasbih, maha suci Allah. Maka kegelapan malam yang kamu gambarkan itu bukan itu. Nafikan dia. Itu yang dimulai dengan tasbih. Itu maksudnya. Jangan digambarkan. Jadi malam di sini jangan kamu nampak perjalanan Isra wal Mi'raj ni gelap malam. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, malam-malam yang gelap. Bayangkan. Jangan digambarkan, jangan dibayangkan. Kerana apa? Lainan itu bukan yang kita gambarkan dalam akal kita. Itu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti sampai ke kosongan yang lain kita akan sambung lagi berkaitan dengan tasbih. Hakikatnya Isra wal Mi'raj Rasulullah dari sudut neracanya hakikat Islam agar apabila kita dah memahami mengapa Allah perintah kita bertasbih dalam ayat ini, agar kita mengakui kelamaan bagi kita untuk mengetahui hakikatnya. Cuma hanya beriman. Itulah Isra wal Mi'raj. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Itulah perjalanan keimanan. Itu pasal buktinya bila Rasulullah SAW pada pagi hari setelah pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi pergi jumpa orang Mekah. Nabi cerita tentang perjalanan Nabi malam tadi. Ada di antara mereka dah masuk Islam. Bila Rasulullah pun cerita, mereka pun mula menggambarkan. Tapi kata perjalanan itu semalam. Kemana kau ya Muhammad daripada Mekah ini? Masjidil Haram, mana juga Masjidil Aqsa. Kau menipu ya Muhammad, kau pendusta. Yang cakap ni yang telah beriman tu. Mana mungkin perjalanan daripada Mekah menuju ke sana 1 bulan, kau semalam saja. Yang berbicara ini, mengapa agaknya dia berkata demikian? Kerana dia telah menggambarkannya. Dia berkaitan sebulan perjalanan Rasulullah malam tadi, mungkin malam tadi juga pulang. Oleh kerana itu dimulai dengan tasbih dulu. Bila kita dah belajar apa maksud tasbih, Rasulullah pun cerita sehingga kita pun mesti jadi macam Abu Bakar Siddiq, itu yang jabat dari Siddiq. Rasulullah kata, sesungguhnya semalam aku dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra wal Mi'raj sehingga aku naik ke langit. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, aku saja yang keluar dari lidahmu, aku mempercayai itu. Walaupun Abu Bakar tak mampu untuk menggambarkan, lalu As-Siddiq
Apa kita dapat? Oleh kerana itu dalam umat Islam hari ini jangan terkeliru tersalah dalam memahami Isra wal Mi'raj. Kerana apa? Bila dia mendengarnya, lalu dia akan kaifa, bagaimana? Sedangkan tasbih itu adalah untuk menafikan persoalan kaifa, bagaimana berlaku. Nak tutup itu, menghalangi akal jangan bertanya. Kerana apa? Hal iman dia tidak ada kaifa. Contoh gini, iman yang paling utama adalah Allah dan Rasul. Seperti mana Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Lalu kata Rasulullah, an tu'minu billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Bila beriman pada Allah dan Rasul, mana mungkin lagi orang yang beriman akan mengapa perlu Allah dan Rasul dulu, ya Rasul? Takkan tanya lagi. Kaifah, mengapa? Itu. Lalu Allah bercerita, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah cerita, lalu kita macam mana boleh bilang, macam mana mana-mana. Rasulullah nampak, aku telah. Lepas tu Rasulullah ni buruk sejauh mata memandang kelajuan tu. Ish, macam mana? Macam mana? Cuba kita naik motor. Jangan pakai helmet lah. Motor tu pun bergerak sepantas. Sejauh mata memandang. Ini kita kena naik motor 1,200 cc. Jangan pakai helmet. Lepas tu, bawa tengok laju dia bagaimana. Lepas tu lepas tangan. Kita pun tak tahu. Ataupun kita brand. Walking meter tu kan 240. Waktu kita brand kita lompat kita 300 km sejam. Ambil yang itu. Oh, jadi Isra wal Mi'raj. Itu. Bawa 100, dia terbang tu 200. Itu Isra wal Mi'raj. Lepas tu cerita ke orang, aku hari itu masuk hospital sebab aku bawa motor selada je, aku terbang 200. Tahun. Jadi Isra wal Mi'raj tu kita nak cerita orang tu mengaruh. Itu Isra wal Mi'raj. Itulah cerita iman. Tak boleh nak fikir. Itu. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.